So hi guys, Assalamualaikum. Okay, yang baru masuk tu hi. Okay, apa khabar, sihat tak? Yang baru masuk ni. Alright guys, so boleh tak saya tahu dari mana yang baru masuk ni? Oh, jauh sekali. Okay. Dari mana? Dari mana? Okay, lagi. Oh, ada yang duduk tamu maintain pun ada. Okay, very good. Lagi? Okay. Okay. You guys boleh nampak tak muka saya? Boleh dengar suara saya? Okay. Very good. Okay. So guys, jangan lupa like kita punya channel, subscribe, lepas tu share. Share ni semua ni. Jangan lupa share link ni sekali biar kawan-kawan tengok sekali semua. Ajak ramai. Sebab nanti kita nak bagi giveaway. Ada giveaway? Tak ada. Oh, tak ada pula. Tiba. Okay, so jangan lupa follow kita punya social media. Okay, social media kita eTuition dekat Instagram, Twitter, dengan juga TikTok, Facebook semua ada. Facebook ada? Ada. Ada kakak kat sini jaga saya, jangan risau. Jangan lupa Telegram pun ada. Kalau korang type dekat Telegram tu eTuition, keluarlah dia. Dekat dalam group Telegram tu, kita boleh tanyalah Twitter kat dalam tu. Okay. So semua sihat? Dah makan ke belum ni? Alright. Okay guys, so jangan lupa setting kita punya video macam biasa. Pergi dekat setting, tekan kat resolution. Pergi kat 1080p tu. Naikkan brightness. Pakai earphone. Duduk kat celah-celah ceruk sikit. Siapkan pen, paper untuk kita tulis. Okay. So jangan lupa tekan kita punya website www.etuition.my. Gitu. Dia kata anything, anytime, anywhere. Kau kat mana pun boleh tekan dek. Jangan risau. Boleh akses insyaAllah selagi ada internet. Boleh masuk, ada ramai-ramai, boleh tengok. Lepas kita dah habis live ni pun, kita akan post dekat YouTube. Dengan juga kita punya social, kita punya web ni. So korang boleh tengok balik kalau korang terlepas apa-apa. So lagi sekali, jangan lupa kalau ada apa-apa tak faham, boleh tak? Tanya. Tanya dekat chat box ni, insyaAllah saya jawab. Okay, since 25 Disember ni Christmas So siapa yang sambut tu Merry Christmas. Boleh ke saya wish? Boleh tak? Boleh gitu lah. Okay. So lepas habis kita live ni, boleh replay balik video ni, boleh tengok ulang-ulang banyak kali. Kalau saya terlaju ke, boleh lah. Kalau saya laju cakap dah laju kan. Tapi kalau saya terlaju tak boleh recap, saya tak sempat, saya tak sedar kamu punya chat tu, boleh replay balik video ni. Okay, boleh? Introduce apa? Saya. Introduce saya ke? Okay. So yang mana tak kenal saya, kakak ni bagi instruction kat saya. Saya pun takut. So yang mana baru masuk. So kalau korang yang pernah masuk kelas akaun saya, mesti tahu saya siapa. Saya Faiz. Saya mengajar prinsip perakaunan dengan ekonomi dekat eTuition dan juga Pusat Tuition Malaya lah. So yang mana tak tahu, hari Isnin kita ada live prinsip akaun dengan saya. Okay, hari Jumaat pukul 8 ekonomi dengan saya. Tapi setiap hari kita ada pukul 8 hingga pukul 9 sampai pukul 10. Tiap-tiap hari ada subjek berlainan. Korang boleh tengok lah. Kita akan setiap update dekat YouTube. Korang boleh tekan channel tu. Lepas tu jangan lupa tekan subscribe dengan dia punya butang loceng tu. Ting-ting. Gitu. Okay, so hari ni kita nak pergi melihat kepada bab 2 tingkatan 4. Kita belajar pasal keseimbangan harga ataupun okay, kita nak belajar pasal keseimbangan pasaran. Tapi hari ni kita lebih spesifik kepada permintaan dulu. Okay. So saya tahu dekat dalam video eTuition, saya tak pernah release lagi. Okay, eTuition belum lagi release, masih dalam proses video eTuition, video berkaitan dengan ekonomi. So hari ni kita recap dulu sikit, baru kita jawab soalan. Boleh? Okay, very good. So, siapa yang dah masuk kelas saya last week, untuk ekonomi pun sama. Saya buat macam ni juga sebab kita tak ada video untuk kamu rujuk kan. Ada setengah mungkin budak form 4, yelah sekolah pun tahun lepas kejap sangat kan. So, mungkin tak sempat nak recap apa sekolah dah ajar, mungkin tak faham jelas. So, eTuition pun masih dalam proses lagi untuk upload sikit demi sikit video ekonomi insyaAllah. So, kita belajar dulu baru kita jawab soalan, boleh? So, kita takkan direct dengan soalan lah. Kalau minggu lepas kita ada belajar pasal peranan kerajaan dalam ekonomi, bab tingkatan 5, bab 1. Okay, ini adalah KSSM start tahun depan masih KSSM. So, saya rasa KSSM dengan KBSM untuk tu tak ada beza banyak pun. Tapi saya rasa sama saja so far. So, follow saja insyaAllah. Okay. Okay. Boleh tak kita start kita punya kelas?
Korang dah share belum ni? Ajak ramai masuk. Biar ramai masuk. Boleh tanya ramai dekat dalam chat box ni. Gitu. Okay, boleh? Alright, very good. Okay, so hari ni kita nak pergi dulu kepada permintaan. Kita nak belajar apa itu permintaan. Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut dia demand. Demand. Demand lah dia ni kan. Sebenarnya dia adalah bahasa Melayu dia adalah permintaan. Siapa yang meminta? Apa yang diminta? Gitu. Kita nak belajar. Okay. So, kalau kita tengok permintaan, bila kita sebut perkataan permintaan, kita tahu dia adalah sesuatu ataupun dia merujuk kepada kuantiti barang yang mampu dia beli ataupun yang dia nak beli. Tapi dia nak beli ataupun dia mampu nak beli tu berdasarkan apa? Berdasarkan harga pula. Dia macam tu. Bila kita nak permintaan ni, bila kita sebut pasal permintaan ni, bila kita pergi kepada law of demand ataupun hukum permintaan ni, kita tahu kuantiti barang yang diminta akan disertakan sekali dengan harga yang diberikan. Contoh, katakanlah harga rendah. Orang buat sale ni. So, ramai tak orang nak barang tu. Misalnya ramai orang nak barang tu kan. Itulah dia punya law of demand ataupun hukum permintaan tu. Kita kena faham yang itu je sebenarnya. So, kita tahu permintaan ni dia sebenarnya cerita dia macam tu je. Dia melibatkan satu adalah kuantiti barang dan satu adalah berkaitan dengan harga. Macam tu. Kalau kita tengok harga kalau barang tengah biasalah kalau kita tengok kadang-kadang barang tu fresh baru keluar kan. New stock ataupun dia kata new arrival. So barang tu baru. So barang tu masih lagi mahal. So selalunya mungkin harga sebelum sale dia harga 4,500 contoh saya bagi contoh. So harga tu mahal. So orang nak beli tak? Kurang lah orang nak beli tu. Kuantiti yang diminta tu adalah kurang. Macam mana pula kalau tiba-tiba lepas setahun tak ada orang nak beli sangat kan? Pun dia turunkanlah harga tu. Dia buat sale. Kau-kau ni. So ramai tak orang nak. So sebab tu kuantiti diminta meningkat. Itu saja. Okay. So korang faham tak setakat ni? Itu adalah law of demand ataupun hukum permintaan. Itu yang korang kena faham dulu apa yang cerita pasal demand ni. Demand ni dia cerita untuk yang ini kita belajar dulu berkaitan dengan harga dan juga kuantiti diminta. Ada tak permintaan yang melibat selain daripada harga? Maksudnya dia kuantiti diminta tu boleh berkurang ataupun meningkat berdasarkan selain daripada harga. Boleh tak? Boleh. Contoh. Katakanlah kita ni masak sedap, kita jual makanan. So agak-agak kan kuantiti diminta tu banyak tak? Banyak pun. Walaupun harga tinggi. Ada pula efek yang berkaitan bukan dengan harga. Ada. Nanti kita akan tengok lebih lagi yang itu. Okay. Jelas tak setakat ni? So boleh tak kita recap balik apa yang saya ajar tadi? Okay. So apa hukum permintaan? Boleh tulis tak? Hukum permintaan apa? Okay. Hukum permintaan yes. Harga meningkat, kuantiti berkurang. Macam tu juga dengan kalau harga berkurang, kuantiti meningkat. Korang boleh tanya je kat chat box ni, jangan risau. Okay. So, okay. Sekarang kita tengok, ini adalah dia punya contoh. Okay. Okay, sebelum tu, saya nak sebut, dekat dalam buku permintaan ni, dia ada satu andaian yang dipanggil ceteris paribus. Kalau korang pernah dengar kan? Ceteris paribus. Okay, ceteris paribus ni dia adalah bermaksud faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan diandaikan tetap. Permintaan tu diandaikan tetap saja. Kecuali kalau ada faktor yang lain yang menyebabkan kuantiti tu berkurang ataupun meningkat, ada sebab-sebab lain. Tapi andaiannya dia adalah tetap. Gitu. Okay. Sekarang kita tengok contoh apa yang dimaksudkan bila harga berkurang, kuantiti meningkat. Bila harga meningkat, kuantiti berkurang. Macam itulah. Okey, sekarang kita tengok contoh. Katakanlah kita ambil satu barang. Kita ambil baju lah. Contohlah baju. Kita tengok baju tu sehelai RM5. Orang kuantiti yang diminta adalah sebanyak 60 unit. 60 unit ataupun helai lah kalau baju. Tapi kat sini saya randomkan saja, saya letak unit. So katakanlah harga baju tu naik kepada RM10. So kuantiti yang diminta akan berkurang, which is orang yang nak beli pun dah kurang jadi 40. Yelah sebab harga dah naik kan, siapa yang nak beli sangat? So dah kurang lah. Itu adalah law of demand macam biasa lah. Okay, kalau harga 15 pula, orang yang nak beli barang tu lagi berkurang daripada harga yang lain-lain. Sebab harga dah meningkat. So kuantiti yang diminta akan berkurang. Sama juga kalau macam kata kita nak beli baju, kalau harga mahal ramai tak orang nak beli, kurang.
Kalau harga murah sikit, orang nak beli ada, tapi kurang lagi. Oh, harga madang gila ni, sesek kau-kau. So, orang yang nak beli lagi banyak. Kalau mau sale hujung-hujung tahun ni kan, yes, year end sale ni, banyaklah orang berpusu-pusu cari barang-barang harga murah, lagi-lagi dengan Christmas dan sebagainya kan. Sekarang korang pergi tengok, kat mall, sekarang banyak buat sale. So korang tengok kuantiti orang yang nak barang tu, mesti gila lah, macam semua orang kata kata macam kandang, kami keluar kandang, gitu, betul. Okay, so itulah maksud dia. Okay, tapi hari ni kita akan tengok dua, iaitu permintaan individu dan juga kita akan tengok permintaan pasaran. Okay, permintaan individu ni dia merujuk kepada seorang saja, which is kalau kita sebut pun dah individu, which is seorang je lah permintaan dia ataupun pattern permintaan dia macam mana. Permintaan lebih kepada individu, maksudnya seorang saja. So kalau seorang pun macam ni 5, 10, 15, 60, 40, 20, pasaran macam pula, pasaran pun sama saja. Cuma ada beza sikit bila pasaran, nanti kita akan tengok. Kita akan combinekan amount dia dan kita akan buat satu keluk nanti. Keluk tu kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil curve. Gitu. Okay. So ini adalah dia punya graph. Kalau kita tengok, macam biasalah kita ambil je balik daripada table dia, kita masukkan dia ke dalam graph. Graph. Kan? Okay, so kita akan versuskan dua benda ni. Pertama sekali kita ada quantity dan kita akan versuskan dia dengan harga. Itu memang versus je lah, tak lari. Okay, so kalau quantity 20, harga dia mesti mahal. Sebab orang yang minta quantity tu kurang. Okay, kalau harga RM10, orang yang minta barang tu mesti ramai sikit. Kalau harga tu murah gila RM5, orang yang minta barang tu pun mesti banyak. Itulah maksud dia. Itu je pusing-pusing demand ataupun permintaan tu. Itu je yang kamu kena faham. Okay. So kalau keluar dalam exam, korang boleh jawab lah. Permintaan ni dia cerita pasal apa? Dia cerita pasal sesuatu yang diminta ataupun yang dia beli. Berdasarkan harga. Gitu. Okay. Lepas tu kalau law of demand ataupun hukum permintaan, inilah law dia. Harga naik, kuantiti kurang. Harga kurang, harga naik. Gitu. Gitu. Boleh? Alright. So sekarang kita akan tengok apa itu. Kalau kita nak tengok lebih spesifik, permintaan individu dia sama saja. Dia akan menggunakan balik konsep ataupun hukum permintaan itu sendiri. Okay, which is sama saja. Saya tak akan tulis satu lagi contoh lah sebab sama saja. Maksudnya untuk permintaan individu sama saja macam cerita permintaan tadi. Cuma permintaan pasaran ni kita nak tengok lebih lagi. Gitu. Alright. So sekarang kita tengok kalau permintaan individu selalu ni dia lebih curang. Dan dia punya orang kata hubungan antara harga dengan kuantiti ni dia adalah kita panggil dia hubungan yang negatif, which is dia akan berlawan antara satu sama lain. Dia akan orang kata apa ni? Menjunam. Gitu, menjunam. Tak tahu Melayu sangat dia. Faham kan? Kalau permintaan pasaran dia lebih melandai. Nanti kita akan tengok melandai apa, curam apa pula. Gitu kan. So dia lebih gradient dia lebih curam. Kalau kita naik bukit, ni dah turun dulu dah. Tapi kalau pasaran dia lain sikit. Tapi sama je, dia balik kepada hukum permintaan tu tadi. Okay. So sekarang Okay. Sekarang kita tengok pula apa itu permintaan pasaran. Okey, permintaan pasaran ni pula dia sama sahaja, cuma permintaan pasaran ni dia guna balik konsep hukum permintaan tu, cuma beza dia adalah dia menggabungkan lebih daripada satu individu. Sebab tu dia panggil pasaran. Okey, kat sini kalau individu seorang saja. Okey, katakanlah saya punya permintaan individu saya, kalau harga RM5 saya beli 60, kalau harga RM10 saya beli 40 helai, kalau harga RM5 saya beli 20 unit. Okey, contoh. Tapi kalau permintaan pasaran dia menggabungkan lebih daripada dua individu. Okey, faham? Maksudnya, katakan kat sini ada Aili dan juga Brian. Dengan harga RM5, Aili beli 30, Brian beli 35. So, kuantiti permintaan pasaran adalah 65. Ini kita nak cari. Berapa total combination of these two? Kalau ada 3, samalah. Letak je 3, total upkan saja dengan harga RM5. Berapa kuantiti permintaan yang akan diminta? Gitu. Okay, so kalau kita tengok permintaan pasaran dengan harga RM10, Aili minta 20, Brian minta 20. So, kuantiti permintaan pasaran adalah dengan kuantiti 40. Gitu. Okay. Laju sangat ke? Boleh ke? Boleh ke? Kalau tak faham tanya sayang. Ada apa-apa nak tanya tak? Kalau tak faham tanya je. Nanti saya akan jawab. Alhamdulillah, kenyang sekali ya. Alhamdulillah.
Sekejap bagi saya sedawa dulu. Biasalah ada tua ni banyak angin. Kan? Okay. Okay, so boleh tak kita recap balik? Apa itu permintaan pasaran? Boleh tulis tak dekat chat box ni? Apa itu permintaan pasaran? Tulis. Gitu. Okay. Alright. Okay. Okay, very good. Alright, betul. Yes. Gitu. Boleh ke saya cakap kalau hari Jumaat ni sebenarnya kita public holiday. So sebenarnya saya dah record video ni. So sebenarnya ini saya dah record dulu. So nanti saya akan jawab dekat chat box tu hari Jumaat tu sebenarnya. So korang jangan cakap ni betul ke tak jantan ni kan? Kejap dalam tu, kejap kat sini mana satu. Ada je. Ini sebenarnya saya dah record dulu dah. So korang boleh tanya kat situ. Gitu. So saya akan jawab sebenarnya kat chat box nanti hari Jumaat sebab public holiday kan biasa orang cuti kan. Dah kepala kan. Stress kerja ni dik. Kau jangan ingat belajar je stress kerja pun stress macam tu lah. So, okay, kita kembali balik. Okay, so kalau permintaan pasaran dengan harga 15, kuantiti yang diminta oleh Aili 10, Brian 5. So, kuantiti permintaan pasaran adalah sebanyak 15. Kita tahu tu. Boleh? Boleh tak macam tu? Boleh lah. Cahat. Hairi pula takut. Boleh tak macam tu kan? Dia kata, okay. So maksudnya, dengan harga 15, kuantiti yang diminta pun akan berkurang. Sama juga dengan permintaan individu. Cuma permintaan pasaran ni dia menggabungkan lebih daripada satu individu. Tapi, kita balik kepada basic asas hukum permintaan tu sendiri. Hukum permintaan tu sendiri, basic asas dia, mesti kalau harga meningkat, kuantiti berkurang. Itu je. Korang kena faham yang itu saja. Itu adalah law dia. Law tu memang tak boleh nak disangkal lagi lah. Kan? Kalau nak ikutkan pun memang macam tu lah orang kan. Korang pula kalau korang pun. Kalau harga benda tengah murah, korang mesti nak beli banyak-banyak kan? Betul tak? Okay, Victoria's Secret lah contoh kita ambil kan. Korang pernah dengar kan? Dia buat sale. Okay, kalau tanpa sale, harga satu botol tu mungkin dalam 70-80 kan? Contoh. Okay, saya letak 70-80. Okay, lepas tu bila dia buat sale kau-kau, harga sebotol tu dalam 29, 39 macam tu. So ramainya orang beratur, ambil 2, 3, 4, 5, 6 botol lah ambil. So nampak tak kat situ? Kalau harga murah, kuantiti yang diminta meningkat. Okay, kalau harga tengah meningkat, kuantiti yang diminta berkurang. Very good. Itu sahaja law dia. Okay, boleh? Okay. Okay, so ada apa-apa tak nak tanya? Boleh tanya kat chat box sekarang. Tanya. Okay, boleh? Alright. So yang baru masuk, hai, Assalamualaikum. Gitu. Yang baru masuk, yang tertinggal mula-mula tadi boleh replay balik video ni. Okay? Sebab lepas habis kita live ni, kita akan replay balik video ni dekat dalam YouTube e-tuition. Boleh tengok balik, boleh replay banyak-banyak kali tengok. Faham gitu. Okay? Okay. Setakat ni, jelas tak? Okay. So kalau kita buat kalau kita nak cuba buat ni, kita cuba buat kat sini lah. Kita draw roughly saja. Okay, katakanlah kita ambil dengan kita buat air ni dulu Kita buat raw saja ya sayang. Okay. So kita tengok dengan harga RM5 air ambil 30. Kita buat air dulu. Okay. Dengan harga RM5, okay, kan kuantiti versus harga, betul? Kita akan buat 3. Aili, Brian, kita akan buat Aili, Brian dan juga kuantiti permintaan pasaran. Okay. So sama juga harga, pasaran dan last sekali adalah okay. Harga, pasaran. Pasaran pula. Kuantiti, alah, hai. Dah tua dah, dah nyanyuk dah. Kuantiti. Okay. So kalau kita tengok Aili dengan harga RM5, okay, dia boleh ambil kuantiti yang diminta adalah 30. Katakan 30 kita kat sini. Okay. Dengan harga RM5, Brian pula ambil 35. Jauh sikit daripada Aili lah. Okay. So cerita dia kat sini. Okay, betul? Ni pun sama. Okay, betul? Okay. So dia punya tu jauh sikit lah. Okay. Dengan harga RM10, alamak tak muat pula. Sebentar saja lah. Ini roughly saja sayang. Saya nak kamu faham saja.
Saya ke bawah sikit boleh tak? 5, 10, 15 ni. Sorry. Okay. 5, 10, 15. Whiteboard tak besar mana, tak muat saya. 5, 10, 15. Okay, katakanlah contoh. Okay, kita tengok Okay, tadi kat sini betul. Okay, katakanlah pula dengan harga 10, Aili ambil 20. Ni Aili kan, ni Aili, ni Brian. Ni kuantiti pasaran. Permintaan pasaran. Okay, so dengan harga RM10, Aili ambil 20. Dengan harga RM10, Aili ambil 20. So dekat sini. Gitu. Okay, dengan harga RM10, Brian ambil pun 20. So dengan sama dengan Aili. Gitu. Gitu. Ini kita roughly sajalah. Nampak ke? Nampak. Korang zoom sikit lah. Kat YouTube boleh zoom kan? Gitu. Okay. Lepas tu dengan harga 15, Aili ambil 10. Okay. So dia macam ni lah. Dengan harga 15, Brian ambil 5. Jauh sekali ya. Brian ni tak nak berbelanja lebih pula. Takut habis duit COVID ni. Gitu. So macam tu. So kalau kita tengok kuantiti permintaan pasaran, kita dah combine kan. Kita dah letak dalam table, so kita dah masukkan total up dia. So apa yang perlu kita buat? Kita masukkan harga masih sama. Cuma kuantiti permintaan pasaran tu dia dah combinekan lebih daripada satu individu. Itu saja. So katakanlah saya letak 5, 10, 15. Okay, so katakanlah saya letak 15 ni, 40 jauh sikit, 65 lagi jauh. Okay. Contoh, so dengan harga RM5, kuantiti permintaan pasaran ada sebanyak 65. Okay. Dengan harga RM10, kuantiti permintaan pasaran adalah dengan harga 40. So dia macam ni lah. Kalau macam ni lah susah lah titik-titik. Dengan harga 15, kuantiti permintaan adalah sebanyak 15. Nampak tak? Dia lebih melandai. Ini dah kita panggil melandai. Dia lebih gitu. Dia lebih macam ni. Macam tu lah, macam tu. Kalau keluk permintaan individu, dia lebih macam ni. Dia lebih macam ni. Tapi kalau permintaan pasaran dia lebih macam ni sikit. Gitu. Boleh? Itu je beza dia. Okey, kalau kita tengok apa persamaan dengan perbezaan permintaan individu dengan permintaan pasaran. Okey, kalau permintaan individu kita tengok persamaan dulu. Permintaan individu dengan permintaan pasaran, persamaan dia adalah dua-dua akan terikat dengan hukum permintaan. Kita tahu, hukum permintaan memang tak boleh lari lah. Kalau harga meningkat, permintaan menurun. Harga menurun, permintaan meningkat. Sama saja. Tak kisah dia pasaran ke dia individu, itu persamaan dia. Okey. Lepas tu, apa lagi persamaan dia? Dia punya, kalau kita tengok dia punya graf ataupun dia punya keluk, dia mesti bercerun daripada kiri ke kanan, bercerun ke bawah. Cuma ada beza sikit lah. Yang ini cerun dia mungkin tajam sikit, yang ini cerun dia mungkin landai sikit, macam tu. Tapi persamaan dia itu saja, persamaan untuk permintaan individu dengan permintaan pasaran sama. Okey. Tapi apa perbezaan dia? Okey, perbezaan dia yang saya cakap tadi lah. Kalau dua-dua daripada menurun daripada kiri ke kanan ataupun dia punya hubungan adalah negatif, permintaan pasaran pun sama. Yang beza dia yang ini dia lebih orang kata apa tadi cakap? Aku lupa dia cakap. Keluk lebih curam. Cerun. Kakak tu tulis cerun. Macam gaun lah, dia lebih cerun. Dia lebih curam. Kalau permintaan pasaran dia lebih landai. Kat buku tu dia landai. Landai tu apa? Dia macam tak kalau kita naik bukit, ada bukit macam ni, ada bukit macam ni. Gitu. Kalau pasaran dia macam ni, kalau permintaan individu dia macam ni sikit. Gitu. Itu je beza dia. Lepas tu beza dia yang kedua adalah kalau permintaan individu dia lebih kepada kita tengok individu tu sendiri ataupun seorang. Kalau pasaran dia lebih daripada seorang. Kita nak tengok kuantiti permintaan pasaran tu, kita nak tengok kuantiti permintaan lebih daripada seorang. Kita nak tengok berapa total up kan. Tapi sebenarnya at the back to the basic, memang dia tertakluk kepada hukum permintaan. Itu saja. Okey. Lepas tu dia mesti mencuram daripada kiri ke kanan, mencuram ke bawah. Beza dia kalau permintaan individu dia curam dia lebih cerun. Kalau permintaan curam dia lebih cerun. Apa
Kenapa dia punya gradient tu lebih gradient dia tu lebih curam. Biasa dah tu cerun lebih curam lebih cerun. Aduh, macam-macam lah cikgu ni kan. Maksudnya perbezaan dia, kalau permintaan individu dia lebih curam, kalau permintaan bersama dia lebih landai. Itu je perbezaan dia. Okey. Lepas tu perbezaan kedua, kalau permintaan individu kita tahu dia dibentuk oleh seorang pengguna saja. Kita tengok permintaan tu, kalau pasaran dibentuk oleh lebih daripada seorang individu, 2 ke 3, tak kisahlah, sebenarnya nak tengok secara keseluruhan market tu macam mana. Gitu. Ada apa-apa tak faham? Boleh tanya. Tanya. Saya tengok tapi saya jawab lagi nanti. Biasalah kan, dah tua. Okey, tanya. Ada apa-apa nak tanya? Tanya. Sekarang ni Q&A sebelum kita berehat. Bagi saya minum air sekejap kan. Dahaga kan dah tua ni. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Okey, kita ada 4 minit sebelum kita rehat. Kakak dah bagi cue kat saya. Kakak ni bagus nampak. Business manager saya ni. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Tanya, sekarang Q&A. Okey, so nanti bila saya rehat, korang tunggu kejap lagi. Sekejap lagi ada orang take over sekejap untuk menghiburkan kamu semua. Gitu. Okey, so kita berehat sebentar. Okey. So, ada apa-apa lagi nak tanya tak? Sebab sekarang untuk permintaan ni dia punya tu tak banyak. Cuma saya nak bagi kamu faham sajalah. Dia punya cerita, apa yang dia ceritakan permintaan ni. Permintaan ni cerita dia adalah merujuk kepada kuantiti barang. Kuantiti barang atau perkhidmatan yang nak dia beli ataupun mampu dia beli dengan satu tingkat harga tertentu. Itu harga buku lah. So kita tahu, kalau permintaan ni dia adalah kuantiti barang atau perkhidmatan dia nak beli ataupun dia mampu beli dengan satu tingkat harga dia. Kalau harga macam ni, mampu tak nak beli. Kalau tingkat harga macam ni, ada orang tak nak beli. Macam tu. Okey. Lepas tu law dia sama saja. Dia punya hukum sama. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Tanya. Sekarang ada Q&A. Seroza dekat gelap macam tu. Gila ke dia ni kan? Ada orang pun nak tanya. Okey, boleh saya panggil dia? Boleh? Okey, boleh. Silakan. Assalamualaikum. Itu dah jalan besar dekat sini. Supaya lalu kat situ tak boleh. Anything for sir. Faiz, okey. So macam mana kelas ekonomi hari ni guys? Okey ke? Saya nak tengok sikit. Apa yang korang belajar ni? Ya Allah. Korang belajar matematik ke babe? Benda ni macam fizik pun ada. Okey. So tak apa. Ekonomi kita letak tepi. So bila anda bersama dengan saya, hari ini kita akan belajar fun facts mengenai peribahasa dalam bahasa Melayu. So, buang sikit mengenai ekonomi tu, kita masuk mengenai peribahasa. Okay? So, hari ini saya akan bagi pendedahan tentang dalam masyarakat Melayu ni kan. Okay, bila cakap tentang peribahasa, ada sesetengah peribahasa yang sering disalah ertikan oleh kita sebagai masyarakat. Dalam kelas sebelum ni saya dah terangkan mengenai melepaskan batuk di tangga. Untuk hari ni, okey, korang mesti pernah dengar peribahasa yang berbunyi harapkan pagar makan padi. So macam mana kita nak, kalau tengok masuk dekat situ, kita harapkan seseorang untuk membantu kita melakukan sesuatu, rupanya dia pun tak boleh nak diharap. Tapi bila kita bayangkan apa kaitan pagar dengan padi, kita harapkan pagar. Lepas tu pagar makan padi. Pagar boleh makan padi ke? So itu menjadi orang kata confused dalam orang kata kekeliruan dalam orang kata dalam kalangan pelajar. Okay? Terutamanya pelajar sekolah rendah ni kan yang masih baru dengan peribahasa itu pagar mana boleh makan cikgu? Apa dia nak makan padi? Sebenarnya dalam masyarakat Melayu ataupun dalam peribahasa Melayu kita tak sebut pagar. Sebenarnya yang kita maksudkan adalah pegar. Bukan pagar, pegar. Okey, saya pakai whiteboard sikit, saya terpadam sikit. Okey, bukan pagar Okey, ialah pegar. Apa ini pegar? Okey, pegar ini adalah sejenis burung. Pada zaman dahulu, zaman dahulu kan orang-orang petani sawah padi kan. Okey, so ada sejenis burung ni kita panggil burung pegar. Burung pegar ni dia suka makan serangga. Okey, suka makan haiwan-haiwan perosak ni. So bila ada padi, okey, so petani-petani semua sangat susah nak mengawal orang kata haiwan perosak ni. Okey, jadi sebabkan adanya burung pegar ni, pegar inilah yang tolong makankan haiwan-haiwan kecil,
Orang kata haiwan perosak ni, okey, supaya dapat orang kata padi tu dapat tak dirosakkan oleh haiwan perosak ni. Tetapi yang petani dapat tahu, yang tak tahu, rupanya burung pega ni bukan saja makan serangga dan haiwan perosak saja. Pega ni turut, okey, makanan dia adalah turut sama adalah padi. Jadi dalam pada dia makan haiwan perosak, dia pun makan padi juga. Itu maksudnya harapkan pega, petani ingat pega tu boleh tolong. Okey, boleh tolong untuk jaga padi dia daripada haiwan perosak. Rupanya pega tu pun turut makan padi. Itu maksudnya harapkan pega makan padi. Bukan harapkan pagar, pagar malah boleh makan. Okey, so betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okey, so itu satu fun fact mengenai peribahasa. InsyaAllah nanti kalau ada lagi commercial break, saya akan beritahu lagi fun fact mengenai peribahasa yang sering disalahartikan oleh masyarakat Melayu. Okey, so itu saja. Okey, saya rasa saya boleh menjemput our one and only Sir Faiz untuk korang menyelamatkan ekonomi negara. Saya harap lepas kelas ni korang boleh selamatkan ekonomi negara kita. Okey? Kebebom. Pega makan padi makan pega. Aku tak tahu lah mana makan siapa makan siapa. Okey, lah kita juga yang makan nasi. Okey. So, kita kembali balik. Okey. So apa so? Yang baru masuk, hai, Assalamualaikum, hai. Tiba kan? Dari kau ada Assalamualaikum pula kan? Tak adalah. Yang baru masuk. So yang baru masuk, sekali lagi saya cakap boleh replay balik video ni, mungkin dah terlepas 30 minit yang terawal kan. Gitu. So jangan lupa yang kata, alamak kenapa saya punya ni macam kabur-kabur, korang kena naikkan resolution dia. Saya ingat sekali lagi, pergi dekat setting, naikkan resolution, pergi kat 1080. Jangan lupa. Okay, lepas tu yes, jangan lupa naikkan kau punya brightness dan juga audio tu kena cocok kat telinga. Tak apalah, rip sekejap korang punya telinga tu, dengar bletin sekejap je, sejam. Okay. So kalau tak faham tanya. Betul dah, kalau tak faham tanya. Jangan diam pula. Kalau katakanlah terlupa nak tanya waktu live ni, bila replay balik baru perasan, boleh komen dekat kita punya YouTube pun boleh, insyaAllah. Nanti Intuition akan cuba sama-sama bantu masalah itu, insyaAllah. Okay, setakat ni ada apa-apa yang kurang jelas tak terhadap tentang bab ni? Ada tak yang apa-apa yang kurang jelas? Okay. Kalau faham cakap faham. Tidak faham. Gitu. Masuk pun boleh. Okay. So sekarang apa yang kita akan tengok sebelum kita nak jawab soalan, kita akan tengok dulu lagi sekali brief sebelum kita jawab soalan. Okay, boleh? Okay, kita akan tengok brief sekali lagi apa yang kita belajar pasal permintaan ni. Okay, kalau kita tahu permintaan tu adalah sendiri, kita cerita pasal apa? Dia adalah kuantiti barang ataupun perkhidmatan yang kita nak beli ataupun yang kita mampu beli dengan tingkat harga sesuatu barang tu sendiri. Gitu. Lepas tu kita tahu dekat dalam permintaan ni kita ada hukum dia. Hukum dia which is bila harga naik, kuantiti diminta berkurang. Bila harga kurang, kuantiti diminta naik. Itu sahaja beza dia. So sekarang untuk hari ni kita tak nak pening-pening kepala, kita akan belajar permintaan je dulu. Sebab apa? Bila banyak-banyak nanti tak masuk. Gitu. Tapi soalan ni quite famous ya. Nanti sampai you pun korang akan belajar benda yang sama saja. Kita akan belajar demand and supply. Sama je lah permintaan dan penawaran. Benda yang sama. Cuma bab ni memang antara yang popular lah juga gitu. Okay. So kita tengok sekali lagi, apa betul ke kalau harga kurang permintaan naik, kalau harga naik permintaan kurang? Kita tengok graf ni. Kalau dengan harga RM5, orang yang nak beli unit, orang nak beli tu dengan 60 unit saja. Kalau harga tu naik RM10, permintaan ataupun kuantiti yang diminta tu adalah 40 unit saja. Kalau RM15 barang tu naik harga, kuantiti yang diminta adalah RM20 saja. Sama lah juga kan macam saya cakap sebelum ni. Kalau benda tu mahal, korang nak beli ke? Jarang lah kan, betul tak? Itulah dia maksudnya demand ataupun permintaan. Korang nak benda yang murah lah kan? Itu memang tak payah nak law of demand lah. Itu memang kalau kita tengok, itu adalah sifat natural kita sebagai manusia, betul tak? Bila barang murah kita mesti nak.
Walaupun barang yang mahal tu kita tahu kualiti dia lebih bagus. Tapi kita akan belajar lebih lagi dekat dalam permintaan ni. Apa selain daripada harga yang akan efek permintaan tu. Kita akan belajar. Which is, kalau kata kat sini, harga memang mahal, kuantiti berkurang, betul. Law ada macam tu. Tapi ada tak harga mahal, kuantiti masih lagi tinggi? Ada. Ada, kita akan tengok. Mungkin salah satu dia, kita recap saja sikit. Mungkin salah satu dia katakan kita ni jual nasi lemak. Harga kita jual RM3 contohlah. Nasi lemak, lauk telur contoh. Orang sebelah pun niaga nasi lemak lauk telur. Dia jual dengan harga RM1.50. Saya jual dengan harga RM3. Tapi saya masak memang sedap. Tapi saya punya kuantiti orang yang minta saya punya nasi lemak tu beratur dia tiap-tiap orang cakap sebab apa? Sebab rasa. Sebab saya punya kedai tu lebih bersih. Gitu. Macam mana dengan kedai dia? Mungkin dia punya tu rasa kurang sikit. Mungkin orang tengok pun kurang bersih dan sebagainya. Mungkin packaging saya lebih menarik. Gitu. Ada juga yang permintaan kuantiti yang diminta dia kuantiti yang diminta tu dia takkan based on harga. Ada juga. Nanti kita akan tengok lebih lagi nanti. Okay? So jangan lupa join lagi live insya-Allah. Okay, so sekarang saya harap kamu jelas yang untuk kuantiti dengan harga. Kita nak tengok law tu sendiri. Okay, lepas tu kalau kita tengok ini adalah permintaan individu. Permintaan individu memang basic dia back to the law of demand tu sendiri. Hukum demand tu. Okay, hukum permintaan tu. Demand kan. Sebab saya belajar bahasa Inggeris kat you. So tak tahu kadang-kadang bahasa lain ni pun tak sangat gitu. Okay, kalau saya salah sebut, korang boleh mention dekat live chat box. InsyaAllah kita sama-sama belajar. Okay, boleh. Saya pun manusia juga, insyaAllah. Kalau ada salah, betulkan saya, insyaAllah. Okay, so ini adalah keluk dia ataupun dia punya graf untuk permintaan individu. Dia punya keluk, dia punya tu, dia punya hubungan adalah negatif antara harga dengan juga kuantiti. Okay, lepas tu dia punya keluk ni daripada kiri ke kanan dan dia punya tu lebih cerun. Curam kan. Saya sempat je muka dia ni kan. Saya salah sebut curum pula, cerun, curam. Sebenarnya curam. Dia macam bukit curam. Itulah maksud dia. Saya repeat ni supaya melekat. Gitu melekat. Yang melekat tak apa. Dia nampak sejam ni ulang tapi at least melekat tak apa. Time process insyaAllah. Okay, lepas tu kalau kita tengok pula permintaan pasaran. Permintaan pasaran dia sama juga macam permintaan individu, cumanya dia melibatkan lebih daripada satu individu. Permintaan pasaran ni dia punya kita nak tengok dia sama saja macam permintaan individu, cuma dia lebih daripada satu individu. Sebab tu disebut permintaan pasaran. Pasaran kan ramai orang. Sebab tu lebih daripada seorang. Gitu. Okey, kalau kita tengok harga dia lebih kurang 5, 10, 15 sama kan. Cuma kita ada 2 orang kat sini. So lebih daripada seorang kita akan tengok kepada permintaan pasaran. Nanti kita akan tengok soalan. Okey. Lepas tu kita tengok kalau dengan kuantiti 5, saya ulang sekali lagi, Aili akan minta 30, Brian akan minta 35. Kuantiti permintaan pasaran, alhamdulillah. Sedap kenyang, alhamdulillah. So permintaan pasaran adalah sebanyak 65. So kalau kita buat graf pun, ni untuk Aili dengan harga RM5, kuantiti dia minta 30, Brian dengan harga RM5, kuantiti minta 35. Korang tak nampak ke zoom sikit lah? Nampak je macam tu. Dia yang penting korang kena connectkan antara harga dengan kuantiti tu. Gitu. Okey, lepas tu dengan harga 10, saya ulang sekali lagi. Aili minta 20, Brian minta 20 juga. So sama juga. Dengan harga 10, Aili minta 20, Brian pun minta 20. Okey, so kuantiti permintaan pasaran dia ada sebanyak 40. Tapi kan kalau kita tengok balik, kalau kita cerita pasal permintaan, memang kalau harga semakin tinggi harga, semakin kurang permintaan ataupun semakin kurang kuantiti diminta. Sebab tu kita belajar pasal permintaan. Yelah, kalau harga murah, permintaan banyak tak? Banyak lah kan. Contohlah macam saya ni jual, saya bagi contoh lagi dalam ujian lebih mudah supaya kepala kita dia gerak sikit lah ya. Biasalah ada tua-tua ni kan, nak SPM tahun depan kan, kadang dah start lama, umur 18 baru SPM kan, kadang terganggu ya, kesian, sedih kadang-kadang, tapi tak apa. Semua benda biasa tu. Jangan pula korang cakap next year ni saya form berapa ni sir, tinggal tenang ke? Tak ada, dia kata 5 juga, next SPM dah bulan 2. So jangan banyak main dah. Okay, so kalau kita tengok
kalau katakanlah saya buat poka cake tu, poka chop apa, poka dot, bukan poka cake tu, korang tahu tak? Cake comel ni, poka tu, katakanlah saya jual dengan harga RM10, saya bagi 30 unit. Okey, RM10 saya bagi 30 unit. Tapi bukan macam tu, sorry. Dengan harga RM10, orang yang nak beli tu ramai lah. Maksudnya ramai orang nak beli dengan harga RM10. Tiba-tiba saya naikkan harga. Mungkin saya naikkan harga jadi RM20 ataupun RM15. Agak-agak orang yang nak beli tu ramai lagi tak macam sebelum ni? Mungkin kurang. Mungkin bergantung kepada rasa pula. Dia ada banyak. Tapi kalau kita cerita hari ni punya chapter, dia bergantung pada harga. Okey, katakanlah saya sama juga, benda yang sama sekali lagi. Saya jual karipap. Saya jual karipap sebiji RM1. Kat sini jual karipap sebiji RM50. Okey, agak-agak orang nak beli mana? Mesti orang nak beli murah kan? Betul lah, sama lah kan? Sama lah, kalau saya pun mahal ni RM1. Tak karipap angin je. Takut. Buka-buka angin je. Keluar angin kan, takut. Okey, maksudnya macam tu lah. Apa-apa pun, kita ni kalau kata manusia ni tipu lah tak tengok harga. Pergi kedai, saya contoh pergi action ni, pergi tengok baju. Tengok harga dulu. Walaupun kita cantiknya baju, tapi tengok harga dulu. Betul tak? Tipu lah kalau tak buat. Betul tak? Jujur. Tengok betul lah. Apa yang betul aku tak tahu. Betul lah. Okey, betul tak? Tipu. Betul. Kakak betul tak? Kalau pergi mall, tengok harga dulu. Kakak dia pun anggur. Kita dah tukar pula manager. Sekarang manager lain pula. Kak Long. Jaga. Faham tak? Maksudnya macam tu. Kalau kita ni lumrah lah. Kalau apa-apa nak beli pun kita akan tengok harga dah. Itu lumrah. Manusia biasa. Betul tak? Kau pergi kedai, mesti nak tengok harga dulu. Harga ni mahal. Walaupun cantik, macam mana pun mahal. Macam tu pula. Apalagi kita beli murah je lah. So harga yang murah tu lagi ramai orang nak beli. Betul? Instead of harga yang mahal tu. Macam itulah maksud dia. Kalau harga naik, kalau harga mahal, kuantiti orang yang nak tu berkurang. Kalau harga kurang, kuantiti orang yang nak minta ataupun permintaan tu tinggi. Itulah maksud dia. Jelas sayang? Okay, very good. Okay. So kalau kita tengok kuantiti permintaan pasaran, dia adalah combination of these two individu. Dia adalah gabungan dua individu untuk kita hasilkan kuantiti permintaan pasaran. Contoh macam Aili dengan Brian, dengan harga RM5, kuantiti permintaan pasaran adalah sebanyak 65. So kita tahu dengan harga RM5, kuantiti permintaan pasaran 65. Dia sama saja, back to the basic balik. Okay, sama. So kita untuk kuantiti permintaan pasaran adalah dua combination of permintaan dua individu. Macam tu. So kita akan dapat kuantiti permintaan pasaran. Nanti kita akan tengok soalan yang ada suruh kita kira berapa kuantiti permintaan pasaran. Ataupun dia ada dah bagi kuantiti permintaan pasaran, dia suruh kita kira balik berapa kuantiti permintaan individu tu. Ada kita akan tengok. Apa yang WP ni aku tak tahu kan. Apa tak tahu tanya. Boleh boleh tanya insya-Allah. Okey, tak faham tanya. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Nanti saya akan jawab. Sebab saya dah record. Tanya je. So jangan cakap, gila dah cikgu ni ada dalam tu pula jawab kat sini macam mana kan? Tak ada. Saya dah record cuti hari Jumaat, Christmas, ho. So sebab tu dah record dulu. Okey. Boleh? Tanya apa-apa yang nak tanya. Saya tengok. Okey, tak apa saya tengok tapi saya jawab dalam tu. Boleh? Okey, tanya. Okey, very good. Okey, very good. Okey, Okey. Sekarang kita cuba nak jawab soalan. Boleh? Okey, sekarang dia kata macam ni. Mak kau. Okey, dia tanya kat sini, bagaimana ini selain dia keluar kat kertas dua, kita tahu economy paper 2 sama juga macam accounts, which is dia ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A jawab semua wajib, tiga soalan. Ada bahagian B ada 3 soalan, pilih 2. Macam tu. Dan selalunya soalan dia lebih macam sejarah juga. Dia macam ada bagi ayat subjektif tu, korang kena jawab. Dia mungkin kena buat AC sikit lah macam tu. Tengok bergantung kepada markah gitu. Dia kata bagaimanakah permintaan pasaran diperoleh? Macam mana kita nak peroleh permintaan pasaran ni? Kuantiti permintaan pasaran ni. Mesti dia adalah gabungan lebih dari satu individu. Dia adalah gabungan permintaan lebih daripada satu individu. Okay, ada jawapan lain tak dia boleh bagi? Dia kakak nak pilih apa? Ada buku nak tulis kat saya? Tak ada, takut. Kakak nak tulis. Takut dia suruh saya senyap. Saya takut. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa lagi nak tambah tak? Apa jawapan dia? Bagaimana kita nak tahu permintaan pasaran diperoleh? Selain daripada jawapan saya, gabungan lebih daripada satu individu. Apa lagi?
Apa lagi? Bagi. Bagi. Kongsi. Kongsi dengan kawan-kawan. Apa tu? Oh, ya, betul. Lagi? Apa yang dia merepek ni kan? Dia tak tahu. Mana aku tengok ni? Aku tengok pun aku tak tahu. Tiba kan? Practice skin. Alamak. Okey. Ya, kat dalam buku bahasa dia panjang lah. Permintaan pasaran diperoleh. Dia ambil balik permintaan pasaran diperoleh. Dengan menjumlahkan semua angkon tulislah bahasa buku pun boleh. Tapi kalau yang apa yang saya cuba cerita hari ni adalah bahasa yang lebih mudah faham. Dia kata kat sini, saya bacakan jawapan dia. Dia kata permintaan pasaran diperoleh dengan menjumlahkan semua kuantiti diminta oleh setiap individu terhadap suatu barang pada suatu tingkat harga tertentu dan pada suatu tempoh masa tertentu. Korang nak guna bahasa buku pun boleh, tapi bila kita belajar kita janganlah nak tulis suji bahasa buku. No, kita keep the key. Bila dalam exam korang nak muntahkan semua muntahlah. Tak apa, it's okay. Alright. Betul. Ya, betul. Ada lagi tak jawapan selain daripada buku dengan apa yang saya tulis? Dia menjumlahkan yang permintaan diminta oleh setiap individu suatu barang dengan harga suatu tingkat harga tertentu pada suatu tempoh masa tertentu. Itulah dia bahasa buku kan. Korang boleh juga tulis macam tu ataupun korang bila tengok markah yang dibagi dekat soalan tu korang jangan dia bagi 5 markah kau tulis macam tu je memanglah. Gitu. Okey. Ada apa lagi? Okey. Sekarang kita tengok soalan yang ini. Kakak tulis 5 minutes to rap. Takut dia nak rap saya sekejap lagi. Okey, so sekarang kita tengok apa yang dia lukis ni pun aku pun benda kan. Okey, sekarang dia kata rajah di bawah menunjukkan keluk permintaan bagi 3 orang individu. Kita ada DA, okey ni DA, ni DB, ni DC. DA, DB, DC. Okey, bila dapat soalan macam ni, korang mungkin pening kepala sikit lah tengok dia punya graf. So apa yang korang buat balik macam ni. Buat balik kotak tu supaya nampak dengan lebih jelas. Okey, kita buat. Okey, kita cuba. Okey, apa kata saya pada soalan ni? Boleh saya pada soalan ni, nanti korang boleh dikira balik. Tak cukup pula orang. Okey, tak apa. Okey, saya padam sebab saya nak shooting untuk soalan yang ini. Sebab saya nak bagi korang nampak dengan lebih jelas dia punya, bila dia bagi dalam graf, korang pindahkan dalam bentuk jadual. Dia dapat lebih jelas. Tak apa, lambat sikit tak apa. Biar lambat seselamat. Kalau bahasa Jawanya alon-alon tapi kelakon. Itulah apa yang aku cakap. Okey. Ini adalah permintaan. Nanti kita akan sambah satu lagi row Okay. Katakanlah dengan kita tengok kita tengok. Kita tengok DA dulu. DA dengan harga RM6 dengan harga 20 dengan kita ambil yang paling rendah dulu. Dengan harga dia tak bagi harga kat sini. Dia suruh kita kira kat sini. Kita akan dapat 10 kuantiti. Kuantiti dia minta 10. Ni A ni B, ni C. Okey. So dengan harga 10, 15, 20. Dah ada 3 harga saja. Ini harga dia. Okey. So dengan harga 10, okey. Apa yang aku ni? Dengan harga 10, kuantiti yang diminta dia tulis M. Tak tahu. Okey. Dengan harga 15, ni A ni kan. Kuantiti diminta adalah 14. Dengan harga 20, kuantiti diminta adalah 6. Okey, kita pindahkan dalam kotak. Boleh? Okey, kita tengok pula B. B ni B. B ke bawah. B. Kita kan. Biasalah. Tangan pun tak bendung kan. Kita lalu kira-kira sikit. Kita tengok B. Kita tengok dengan harga 10, kuantiti diminta adalah 10. Dengan harga 10, kuantiti diminta 10. Dengan harga 15, kuantiti diminta 8. Dengan harga 20, kuantiti diminta 6. Okay, C pula. C sini. Dengan harga 10, kuantiti diminta kita tak tahu, dia bagi M. Okey, dengan harga 15, kuantiti diminta adalah 18. Betul? 15, kuantiti ni C kan? C ke bawah je. Dengan harga 20, kuantiti diminta adalah 16. Okay. Soalan dia, kita dah masukkan macam ni, so kita total upkan saja. Calculator, okey.
Ini adalah permintaan pasaran, kuantiti permintaan pasaran kat bawah ni. So kita totalkan yang amount yang dah ada. 14 8 14 88 18 dapat berapa? 40. 6 apa? 6 kita berapa lagi salah? 28. Okey, yang ini dia suruh kita cari. Hitung kuantiti permintaan pasaran pada tingkat harga 15. Okey, itu soalan dia Time to wrap. Kakak tu dah tulis time to wrap. Dia suruh saya wrap dah. Okey, saya wrap sekejap kakak. Kejap, kita sikit. Okey. Dia suruh kita kira hitung kuantiti permintaan pasaran pada tingkat harga 15. Okey, sekarang ni tingkat harga 15. Nampak ni harga, tingkat harga 15, disuruh kita kira kuantiti permintaan pasaran. Kita dah ada kuantiti permintaan pasaran dengan harga 15, kita dah ada. Jawapan dia 40. Dah dapat dah. So tu saya suruh kamu pindahkan dalam bentuk jadual, lebih mudah. Betul. Sebab kuantiti permintaan pasaran adalah combination of permintaan individu. 3 individu kan? Cerita 3 individu kan? So 3 orang A, B, C. So kuantiti permintaan dia adalah 40. Okey, untuk yang kedua, jika kuantiti permintaan pasaran ialah 54 unit, berapakah kuantiti M pada tingkat harga 10? Okey, kita tengok M, dia kata dengan tingkat harga 10, kuantiti permintaan pasaran adalah 54. So kita tahu, total untuk harga 10, kuantiti permintaan pasaran dia ada 54. B dia dah bagi 10, disuruh kita cari A dengan C. A dengan C, titik dia bertemu kat sini. Untuk A dengan C, dia punya tu dah bertemu. Dengan harga 10, A dengan C, dia punya kuantiti sama. So apa yang perlu kita buat? Sekarang ni, dia total ada 54, tolak 10 sama dengan 44. 44 bahagi 2, so M kita tahu adalah 22. So jawapan dia adalah 22 unit. Itu sahaja. Ada apa yang tak faham? Kalau tak faham, boleh tanya, tapi nanti kita akan post video ni dekat dalam YouTube Tuition. Okay? Kita akan post video ni dekat YouTube Tuition. So korang kalau tak faham boleh komen dekat boleh komen kat ruangan komen tu. Gitu. Okay? So kita wrap sekali lagi. Ingat permintaan dia cerita, ingat kita cerita pasal permintaan adalah kuantiti barang atau perkhidmatan yang diminta ataupun yang dia nak beli dengan satu tingkat harga tertentu pada satu masa tertentu. Lepas tu kita tahu law dia ataupun hukum dia, bila harga kurang permintaan meningkat, bila harga meningkat permintaan kurang. Kita tahu. Lepas tu hari ni kita belajar pasal dua benda, permintaan individu dengan permintaan pasaran. Permintaan individu dia punya keluk sama saja. Sama, kita ikut law balik, tapi dia punya keluk dia lebih cerun. Kalau permintaan pasaran dia menggabungkan lebih daripada satu individu untuk mendapatkan kuantiti permintaan pasaran, dan dia punya keluk sebenarnya lebih landai. So kalau dia dah bagi benda macam ni senang saja. Dia dah bagi jawapan, dia suruh kamu kira each of these dia bertemu pada satu titik. So kita dah tahu B dah dapat, so kita tolak macam biasa je lah. So bahagi 2 gitu. Remind next class. Kakak suruh remind next class. Next class kita ada minggu depan. Minggu depan hari Jumaat juga. Minggu depan hari Jumaat dan New Year. Kita dah masuk tahun baru saya 2021. So mesti kena ada azam lah yang baru-baru yang umur 18 buat sikit tu kan. Kadang kesian, tapi itulah kan hidup nak macam mana. Kalau tidak pula COVID, kesian. So yang nak SPM tahun 2021, keep aja follow kita punya channel. InsyaAllah itu saya akan cuba bagi yang terbaik. Kalau live ni kurang membantu ataupun tak kena dengan masa korang kan biasalah YB kan yang busy, remind to replay this video. Kakak tulis. So korang kan kadang-kadang YB yang busy, so korang boleh replay balik video ni sebab dia orang akan post video ni dekat dalam YouTube eTuition. Jangan lupa YouTube eTuition kita type je eTuition ataupun www.etuition.my. eTuition. Kalau tekan je dah keluar kat situ. Free Learning Hub dia tulis. Dia kata kat sini anytime, anything, anytime, anywhere. Any, whatever. Gitu. So kat mana-mana pun korang boleh belajar sekarang. Korang kena beruntung dapat satu platform yang percuma macam ni. Dulu saya nak belajar struggle sayang. Nak cari cikgu. Nak pergi tuition mahal dulu. Dulu ni ke? Saya rasa mahal. Biasalah kan. Tak payah
ekonomi korang lah. Adik-adik saya 8 orang ni, banyak 8 orang lah. So ekonomi keluarga tu pun kita ada belajar kan pasal ekonomi. Terus kita ada belajar pasal isi rumah. Kita belajar. Okay kakak tu dah terlebai. Disuruh saya bye. Okay? Bye. Assalamualaikum.